What up guys, what up, Assalamualaikum, selamat guys. Macam biasa guys, terima kita. Ya, itu dia Shampoy guys. Alright guys, so macam biasa kan, so hari ni kita akan teruskan penceritaan kita lagi. So sebelum ni guys, kita dah tengok last video sebelum ni, kita dah tengok tentang bagaimana John Edward Jones yang terperangkap dalam Gua Nati Peti guys. Satu kisah yang cukup menghayati dan kita akan tengok lagi pada hari ni guys. Still guys, still topik kita masih dalam gua. Dan kali ni lebih menghayat hati guys. So guys, sebelum apa-apa, sebelum kita teruskan penceritaan kita, jangan lupa guys, macam biasa tolong subscribe, like, comment and share guys. Alright, insyaAllah kita akan update the video-video yang bermanfaat untuk dikongsikan. Okay guys, so aku akan ceritakan pertama sekali kita cerita tentang jasad yang ada dalam gua ni guys. Alright, pada tahun 1994 guys, 1994, seorang pemuda bernama Dion Dreyer. Dion Dreyer, dia lahir dan asal daripada Afrika Selatan, Johannesburg. Dan dia seorang diver, seorang peneroka. Alright. So, Disember 1994, so Dion Dreyer ni guys, dia turun ke dalam gua ni guys. So Dion Dreyer, seorang diver yang memang meneroka gua-gua dan memang minat dengan penerokaan. So Dion Dreyer ni guys berumur 20 tahun masa tu. 20 tahun, memang muda lagi. Dan apa yang berlaku guys, bila dia turun ke dalam yang kita panggil sebagai gua Bushman-Tech, Bushman-Tech macam itulah. Nama dia susah sikit nak sebut, gua Bushman-Tech di Afrika. Ataupun disebut sebagai Bushman Hole guys. Memang cukup dalam. Korang boleh tengok boleh search Google memang sangat dalam guys, Bushman Hole ni. Lebih kurang 200 meter. Lebih meter lah kedalaman dia. Memang sangat dalam. Dan jasad dan mayat Dion Dreyer ni guys dijumpai dalam Bushman Hole ni guys. Memang sangat-sangat menghayat hati. Dan dikatakan dia meninggal tidak sedarkan diri setelah dia naik ke ketinggian, nak balik lah, maksudnya nak kembali ke surface dalam ketinggian 50 meter macam tu guys. Alright, sangat menyedihkan. Dan apa yang berlaku guys, ada seorang yang bernama Theo. Dia cuba untuk mencari jasad Dion Dreyer. So dia turunkan kapal selam kecil, tapi malangnya guys, jasad Dion Dreyer tidak dijumpai. So inilah yang berlaku, inilah permulaan cerita ni guys. Seorang yang bernama Dave Shaw ataupun David Shaw lah nama panjang dia guys. So David Shaw ni guys, seorang technical diver yang berasal daripada Australia. Memang sangat profesional, cukup profesional. Dan Dave Shaw ni, dia menawarkan diri untuk mengambil ataupun menaikkan jasad Dion Dreyer. Alright guys, inilah yang berlaku sebenarnya guys. Inilah satu peristiwa yang cukup menghayat hati. Bagaimana seorang technical diver yang boleh dikatakan sukarelawan guys. Dia memang sukarelawan, memang nak bantu. Dia janji dengan ibu bapa kepada Dion Dreyer untuk naikkan jasad Dion Dreyer ni guys. So pada tahun pada Oktober 2004, setelah 10 tahun lebih kurang kejadian tu. So Dave Shaw, dia dah turun ke dalam gua Bushman Hole ni guys. Dia dah turun dan dia jumpa guys. Dia jumpa jasad Dion Dreyer dekat bawah dasar. So dia naik balik. Alright, Dave Shaw naik balik dan dia janji dengan ibu bapa Dion Dreyer, dia akan turun balik dan selamatkan
Bukan selamatkan guys, angkat untuk naikkan jasad Dion Dreyer ni guys. So setelah 8 Januari 2005, so Dave Shaw dan juga Don Shirley, ini kawan dia guys. So dua orang ni menawarkan diri untuk tolong atau untuk tolong naikkan jasad Dion Dreyer setelah berjanji dengan ibu bapa kan. So dia kena tunaikan lah. Alright. So Dave Shaw guys turun ke dasar. So apa yang diorang plan adalah Dave Shaw turun dahulu. Setelah 15 minit baru Don Shirley turun. So Dave Shaw dia terus ke dalam lah. Dia terus ke dalam 270 meter menggunakan rebreather guys. Rebreather ni guys satu tank yang mana penyelam dia boleh berada dalam air dalam keadaan yang lama lah. Maksudnya rebreather ni guys, penyelam boleh duduk lama daripada biasa lah dalam air. Alright, so memang mengambil masa yang lama lah sebenarnya kalau kita nak pergi angkat lagi, nak pergi naikkan jasad ni kan. So Dave Shaw ni guys menggunakan rebreather. Rebreather ni juga kebaikan dia guys, dia akan mengelakkan terjadinya buih-buih guys bila bernafas. Alright, so buih-buih ni boleh menyebabkan air menjadi keruh bila melekat di dinding gua. So ini kebaikan rebreather ni lah. Alright, so Dave Shaw turun ke dalam 270 meter diikuti kawan dia selepas 15 minit. So apa yang berlaku guys? Ini dia. Inilah yang berlaku sebenarnya. Yang diorang jangka adalah jasad Dion Dreyer akan terus tenggelam, tapi tidak guys. Sebenarnya disebabkan tangki oksigen Dion Dreyer ni, jasad dia tenggelam. Disebabkan tangki oksigen ni lah jasad dia tenggelam. So bila Dave Shaw turun ke bawah, apabila tangki oksigen tu dilepaskan daripada jasad Dion Dreyer, jasad Dion Dreyer ni guys semakin terapung, ascend ke atas lah, dia semakin naik ke atas. So bila berlaku ni guys, ini menyukarkan kerja Dave Shaw lah. So bila apungan jasad Dion Dreyer, dia menolak Dave Shaw ke atas. So Dave Shaw ni dalam usaha untuk tak nak naik cepat lah, maksudnya penyelam diver ni guys, dia orang tak boleh naik secara cepat, tak boleh ascend secara cepat lah, sebab boleh menyebabkan dia orang punya paru-paru lah, bahaya kepada paru-paru dan juga pernafasan lah, atau keracunan nitrogen. So apa yang berlaku guys, Dave Shaw ni dia cuba, dia bergelut jugalah, bergelut, dan dia nak batalkan rescue ni sebab dah nampak bahaya lah. So dia nak batalkan recovery jasad Dion Dreyer. Tapi dalam masa yang sama guys, so ini yang berlaku. Dalam masa yang sama, wire lampu dia dengan wire yang mengikat bateri dia terbelit guys. So bila terbelit, dalam usaha Dave Shaw ni untuk lepaskan diri, untuk lepaskan diri daripada tersangkut lah. Dia tersangkut guys. Wire lampu dan juga bateri ni menyebabkan Dave Shaw tersangkut. Jadi dalam usaha bergelut tu guys, menyebabkan bottom time dia guys, masa dia semakin suntuk, dan akhirnya Dave Shaw bergelut dengan kematian lah guys. So Dave Shaw, bila Don Shirley ni dia perasan tentang perkara ni, so Don Shirley cuba untuk turun bantu, tapi masalahnya guys, rebreather yang dipakai oleh Don Shirley pula bocor. So Don Shirley kena naik atas balik. Nasib baik Don Shirley ni selamat lah. Dan apabila guys Dave Shaw ni semakin ascend ke atas, semakin menaik ke atas 50 ke dalam 50 kedalaman 50 meter, apa yang Don Shirley tengok adalah sebenarnya bukan Dave Shaw tapi jasad Dave Shaw lah yang sudah meninggal dalam gua ni guys, dalam air. Alright, so satu kisah yang sangat menghayati bagaimana recovery bertukar menjadi tragedi guys. Dia nak turun bantu naikkan jasad, tapi dengan dia sekali terkorban di dalam gua yang kita sebut sebagai
Bushman Hole guys. Memang sangat menyeramkan. Satu hole yang sangat cantik, satu gua yang sangat cantik, tapi mengorbankan ramai diver guys. Dion Raya ni guys bukan mangsa yang pertama lah dalam Bushman Hole. Tapi Abel Eden pada tahun 1993 merupakan seorang diver juga guys yang terkorban dalam Bushman Hole ni pada kedalaman 60 meter. So diorang menganggap ketoksidan oksigen yang menyebabkan ataupun ketoksidan oksigen dan pernafasan lah, berlaku kesukaran pernafasan, dan ketoksidan oksigen ni lah menyebabkan terkorbannya diver ni guys dalam Bushman Hole. Setelah 4 hari barulah jasad Dave Shaw dan juga jasad Dion Dreyer dijumpai dalam kedalaman kurang daripada 50 meter. So diorang angkat naik ke atas lah. So sangat-sangat menghayati guys, bagaimana seorang technical diver yang sangat pro, world class, yang ingin turun melakukan rescue. Bukan rescue guys, recovery. Dia recovery jasad Dion Dreyer sehingga akhirnya mengorbankan diri dia sendiri guys. So ada footage yang betul guys, footage bagaimana dia rekod lah, yang sampai dalam YouTube tulis rekod kematian sendirilah. So sangat-sangat menyedihkan. Apatah lagi kawan dia Don Shirley guys yang tak dapat untuk bantu kawan dia sendiri dalam keadaan macam tu. Sebab dalam keadaan macam tu guys, Don Shirley pun boleh terkorban lah. Kalau dia nak rescue kawan dia masa tu pun boleh menyebabkan dia pun terkorban guys. Alright. So inilah kisah-kisah yang sangat menghayati, yang boleh kita jadikan sebagai pedoman. Okay. Alright guys, so kita akan jumpa lagi dalam next penceritaan. Macam biasa guys, shampoy. Like, comment, jangan lupa tekan subscribe guys. Bantu guys, bantu. Ingat terima kita guys. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. See you guys.